Okey, hai Assalamualaikum dan pagi. Okey, so di video kali ini dia agak special sebab ni antara soalan yang paling famous lah yang akan ditanya pada saya, iaitu saya ni buta IT, sesuai ke nak beli software ni? So dalam video ni saya akan jawab persoalan ni. So daripada saya Khairul Iqbal, Digital Marketing Expert. Okey, bismillah, jom kita bermula. Okey, so soalan ni adalah saya ni buta IT, sesuai ke beli software ni? Okey, untuk perkara pertama sekali, apa yang biasa suka yang saya cakap pada customer, pada ejen-ejen adalah, okey, ramai orang dia ada duit nak beli software tapi dia tak ada masa nak belajar guna software. So the point is sekarang adalah, perkara pertama sekali you kena tukar mindset dan attitude you. So sebab apa? Dia macam ni tau. Untuk kita dapat benda yang kita tak pernah dapat, kita kena buat benda yang kita tak pernah buat. So sekarang kalau you just buat benda yang sama you buat, you akan dapat access macam tu je lah. Tak ada improvement. Mungkin dia sama ada dia sama ataupun makin jatuh. Nampak tak? So kalau you nak dapat benda yang you tak pernah dapat, katakan you nak target sebulan boleh dapat 10,000. Daripada 10,000 nak ke 100,000, strategi marketingnya tak sama, strategi salesnya tak sama. So bila kita nak letak target tu satu benda yang kita nak dapatkan, of course kaedah dia berbeza. Nampak tak? So kat sini adalah apa yang you kena buat adalah tukar mindset dan juga attitude. So kalau you nak improvement, kena belajar buat benda baru. And then kena belajar betul-betul macam cara nak guna software tu. Nampak tak? So sekarang bila dah beli, you kena invest masa, tenaga, fikiran untuk belajar guna software tu. Contoh okay, macam saya. Sejujurnya masa saya beli FB Boom, saya bukan guna terus tau. Saya sebulan lepas pembelian tu baru saya belajar guna. Sebab apa? Masa saya tengah beli FB Boom tu, saya tengah buka kedai. Masa kita tengah sibuk uruskan syarikat lah, uruskan staff, uruskan perabot nak masuk lah, itulah, inilah, macam-macam. Saya sibuk dengan partner saya lah. Partner saya tu wife saya. Okay, so masa tu kita tengah sibuk. So biasa pun bila kita keluar pagi, balik malam. Dah balik malam pun otak dah tak ada fikir dah. Tahu nak tidur aje. Kami pun husband and wife, bekas pesakit COVID-19. Macam saya kita teruk lah. Saya stage 5, masuk dekat hospital 90, 12 hari, 5 hari ke 4 hari ICU. So biasa bila orang kena COVID ni, dia tak sihat macam dulu, dia tak cergas. So masa tu dekat sebulan juga saya tak berjaya belajar gunakan FB Boom. So lepas saya dah selesai urusan kedai saya dah start fokus pada FB Boom, macam cara nak belajar nak guna. Itu pun ambil masa sebulan lagi. So siang kita dah sibuk dengan benda lain, nak kena fikir, nak uruskan syarikat, nak uruskan staff semua. Saya ada masa tengah malam tak ada siapa kacau saya. Ejen saya tak kacau saya, bini saya tak kacau saya, tak ada siapa pun kacau saya. Saya ada masa saya untuk sorang-sorang. So apa saya buat? Masa tu lah baru nak tekan FB Boom ni. Ini apa, macam mana cara nak guna dan sebagainya. Itu pun saya ambil masa hampir sebulan juga. Sebab apa? Saya ni sejujurnya saya pun buta IT juga. Saya dulu nak kata buta IT tu, nak buka laptop pun tak erti. Nak buka PC pun tak erti. Satu-satu. Dulu masa zaman saya main game pun, saya main game budak-budak yang YTL ke apa benda dah. Main nak kata betapa noob je, tak erti menggunakan, nak guna apa, desktop tu, nak gunakan PC, tak erti. Nak main, lepas tu sampailah saya suruh upgrade main game lain, saya main game tembak-tembak dan sebagainya. Nampak? Nak kata punyilah tak erti tu. Dan sebelum ni juga saya nak buka email pun tak erti, nak balas email pun tak erti. Tapi hari ni saya lah orang yang mengajar orang email marketing. Saya lah orang yang hari-hari buka email buat masa sekarang. So sekarang apa yang saya nak cakap adalah, bila kita belajar benda baru, dia perlukan proses. So kena sabar, belajar satu-satu, sikit-sikit. Lama-lama kita akan pandai. Nampak? So sejujurnya ramai orang ingat lah saya ni macam power sangat IT. Sebenarnya tak, saya bukan power mana pun. Cuma saya tukar mindset saya, tukar attitude saya. Sebab aku nak apa yang aku nak, aku kena study benda ni betul-betul. Aku tahu kalau aku belajar, aku dah pandai, aku tahu sale aku macam mana. Nampak? So kena tukar mindset. Dia bukan pasal umur. Sebenarnya ada pengguna FB Boom kita, wabus kita umur dekat 60-70 tahun pun ada, tak ada masalah. Sebab apa? Ni point saya yang kedua. Kita ada video tutorial, kita ada group support. Okey, saya tunjuk Okey, baik. Kalau kita nak cerita tentang apa, group support, ni dia. So siapa yang dah beli FB Boom dah wabus nanti, you akan dapat access untuk ke group Solvay Private Associate Group. Nampak kat sini
kita ada dekat 15,000 user kat dalam ni lah. Nampak tak? Macam FB Boom, if I'm not mistaken, pengguna kita dekat 15,000. Kita ada di Malaysia, kita ada di Singapura, Brunei, Indonesia, China, Australia, macam-macam. Nampak? Semua orang belajar dengan menggunakan tutorial yang sama. So semua orang boleh belajar, tak ada masalah. So ini adalah group support kita. Nampak? Sekarang sini juga nanti founder kita, Tuan Faizuli, dia akan share pasal updated apa software yang kita dah update dan sebagainya. Lepas tu kat mana nak tengok video tutorial? Tengok ni dekat bahagian guide ni. Kat guide ni melambat-lambat video ada. Nampak? Macam-macam. Tinggal nak study je. Kalau tak ada masa, jangan cari masa. Macam saya cakap, saya sendiri pun, saya tahu siang saya sibuk, ejen cari saya, urusan keluarga dan sebagainya. Saya akan belajar tengah malam. Tak ada siapa kata saya. So kita kena berkorban lah. Okay? Ini bagi yang bukan solopreneur, usahawan yang tak ada sesiapa. Dia semua dia kena buat sendiri. Tapi bagi anda, usahawan yang ada staff, dah tahu you tak boleh fikir, pergilah leverage kat staff. So staff belajar. Ni software, ni video tutorial, kau pergi belajar. Kau belajar sampai pandai, lepas tu kau guna. Pergi menyumbang sales kat syarikat. Nampak? So kalau you ada staff, so staff belajar. Kalau you tak ada staff, buatlah semua sendiri. Sampai sale dah bagus, kita dah mampu hire staff. Nampak? Nampak kat sini? Ni semua video tutorial dah ada dah. Masalah dia ramai yang malas nak baca, malas nak tengok. Malas memang tak nak tolong. Okay? So nampak kat sini ada group support, kat sini ada video tutorial. Tengok betul-betul, semua dah ada kat sini. Okay, ni kalau untuk dekat group FB. Kalau dekat Telegram, nampak kita dah sediakan dah untuk channel Telegram, untuk Wabus, untuk FB Boom dan sebagainya. Semuanya ada, kita dah update dah. Tinggal nak tengok dan buat betul-betul. Okay? Sekejap, mana dia? Okay, baik. Okay, yang ketiga adalah you kena consistent. Janganlah baru belajar sekali, bila ada masalah dah give up terus tinggal. Jangan macam tu. Kalau ada masalah ke apa, boleh tanya dekat group support. Kalau perlukan bantuan sangat, bila dah beli nanti software, contact saya. Tapi pastikan anda contact orang yang anda beli link affiliate tu lah. Okay? Sebab apa? Bila you beli dengan link yang kita bagi, setiap benda ni kami akan dapat komisen sebagai seorang ejen. So kalau you beli dengan orang lain, sila refer dengan orang tu. Sebab apa? Dia kena bertanggungjawab dengan anda. Nampak? Jangan bagi dia lepas tangan macam tu. Komisen dapat tapi tak ajar. Nampak? Anda ada hak atas masa dia. Okay? Macam saya, macam siapa yang beli melalui link affiliate saya dah cakap dah. Pasal technical, kena refer dekat group support. Sebab apa? Group support dia orang lebih arif. Saya sendiri pun kalau ada masalah, saya akan tanya diorang. Sebab kadang-kadang kalau ada yang tanya saya macam ni pasal technical, saya sendiri tak boleh jawab. Sebab ada masa saya dah pernah hadapi masalah tu, ada masa saya tak pernah. So benda ni dia kena refer pada orang yang lebih arif, orang yang lebih pakar. Sebab saya bukan buat FB dengan bagus, saya pun adalah pengguna dia juga. Okay? Tapi mana yang saya boleh jawab, saya akan jawab. Tapi dia first priority bila ada isu, kena refer pada group technical. Kalau when it's about sales and marketing, macam nak gunakan software ni untuk boosterkan kita punya sales, itu boleh tanya saya. Itu expertise saya. Okay? So kena tanya pada tempatnya betul. So saya dah cover untuk 3 topik ni. Yang pertama, tukar mindset and attitude. Kalau alasan tu lebih besar daripada matlamat, memang tak boleh tolong. Tapi kalau matlamat tu lebih besar daripada alasan, InsyaAllah kita akan belajar benda tu betul-betul. Faham tak? Okay? Yang kedua, kita dah sediakan video tutorial dan group support. Jangan risau, kita punya user ni ada sampai umur dah 60-70 tahun pun belajar guna software ni. Pakai video tutorial yang sama, dapat result pun bagus. Sebab apa? Sebab dia study betul-betul. Okay? And then yang ketiga, kena konsisten. Jangan bila ada masalah tinggal tak payahlah. You kena konsisten. Bila ada masalah, cuba kaji macam mana cara untuk belajar guna sampai you mahir. Macam saya cakap, kalau ada staff, bagi kat staff, leverage, suruh dia belajar guna. Kalau you dah tak ada staff, you seorang je ada macam saya ni, belajarlah sendiri. Okay? Tak ada masa tu bukan alasan. Kena berkorban lah. Itulah point dia. Okay? So lagi satu point ni adalah, ramai orang tak baca email access produk betul-betul. Sebab sebenarnya semua maklumat tu dah ada dekat email lah. Macam mana nak contact person in charge dekat Telegram untuk dapatkan lesson key, bonus kat mana dan sebagainya. Ramai orang masalah dia malas baca email. Malas baca. So pastikan anda baca nanti. Okay? Okay, so kita pergi slide seterusnya. Okay, satu topik yang menarik untuk saya cover.
Ya, okay, dia macam ni. Bila kita guna software, dia biasa masalah ni berpunca daripada dua perkara je. Perkara yang pertama adalah disebabkan kita tak ikut flow dia, kita tak ikut SOP dia, kita tak ikut disiplin ilmu dia. Sebab tu dia akan jadi benda yang pelik-pelik, benda yang bukan-bukan. Dia tak jadi macam mana di dalam video tutorial. Ni biasa. Ni yang pertama. Sebab tu nanti bila kita tengok video tutorial tu, tengok banyak kali. Saya sendiri tengok satu video kadang-kadang 5-6 kali. Saya try buat, tak jadi. Saya diam, lompat-lompat ke, menangis ke, hantuk kepala kat dinding ke. Sampai apa? Saya belajar sampai saya faham. Sebab tu biasanya saya agak beremosi sikit bila apa ramai orang dia ambil cara shortcut. Semua benda nak senang. Padahal jawapan tu dah ada, soalan pada jawapan tu dah ada kat situ. So pastikan bila you dah dapat software nanti, study betul-betul video tutorial tu. Okay? Sebab kadang-kadang kenapa ada masalah bila kita gunakan mana-mana software lah. Dia terjadi sebab kita tak ikut disiplin ilmu dia. Kita tak ikut dia punya SOP, dia punya prosedur. Sebab tu dia akan jadi masalah. Tu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang dia berpunca pada software tu sendiri. Kadang-kadang, contoh macam FB Boom kan, bila algoritma FB dia update, kadang-kadang sampai kalau kita dalam satu masa, masalah tu kan sama je masing-masing. So maksudnya masalah tu daripada software. So benda tu biasanya nanti kita punya team akan selesaikan lah. Okay, saya bagi contoh macam mana cara untuk tanya soalan dekat dalam group support kita. Okay, so kita pergi kat sini. Okay, so mula-mula bila you ada masalah, jangan terus post dalam group. Cuba belajar scroll, baca betul-betul, kaji betul-betul. Sebab kadang-kadang apa saya perasan, nak kata malas ni lah tu, dia orang terus post soalan. Padahal kadang-kadang soalan tu kan berkali-kali, dan jawapan tu pun dah dijawab berkali-kali. So bila you ada masalah, cuba belajar scroll group dulu. Kita scroll group, kita pergi kat bahagian discussion. Nampak? Cuba belajar scroll dulu kan. Lepas tu kita scroll bawah, tengok apa masalah dia. Contoh macam ni kan. Contoh macam masalah daripada Tuan Wijdan Saif. Dia ada masalah dengan auto reply ni. Kadang-kadang apa saya perasan, nak kata malasnya, sampai kat 5-6 orang soalan yang sama. So apa kata sebelum you nak post soalan, cuba you baca dulu, you scroll tengok. Nampak macam ni kan? Akak pun hadapi masalah yang sama, harap ada yang menjawab. Tiba-tiba selamat malam. Saya pun sama, nampak? So bila ada masalah macam ni adalah maksud dia masalah daripada software, bukan masalah daripada kita. So sebab tu ikut cara yang pertama tu, cuba tengok video tutorial tu banyak kali, dan kita kaji apa masalah dia, macam ni nak solution dia. Sebab tu ada group support. So tanya kat group support. Tapi sebelum nak tanya, cuba scroll dulu, tengok betul-betul. Nampak? Sampai kat sini kan? Okay, nampak Nampak? Saya pun ada masalah yang sama, bla bla bla. Nampak? Saya pun sama jadi macam ni. Okay. So mana Sebab tu bila you sebelum nak letak apa soalan, buka dekat, tengok kebayan chat ni. Nampak tak? Baca. Rupanya ramai orang ada masalah ni. So kita tengok apa solution dia. Sebab bagi yang senior-senior yang dah ada masalah ni, yang lebih matang dalam penggunaan software, dia akan tolong jawabkan. Jangan risau. Kita ada 15,000 orang dalam ni. Ramai orang boleh tolong jawabkan. Tengok macam ni kan, nampak? Ni tengah banyak juga ni. Dia punya chatting. Nampak? Ni supervisor cakap, Melani admin IT repair coding, WhatsApp ubah algo latestly. Nampak? Update version 3.1. So nanti team kita dia akan respon untuk setiap isu you. Okay? So sebab kadang-kadang saya tengok kan, ramai orang masalah yang sama, dia terus post je. Lepas tu dia mengharapkan jawapan cepat. Sebab tu lain kali bila ada masalah, pastikan post dulu, tengok dulu post-post yang latest. Tengok. Sebab kadang-kadang masalah tu masalah yang sama semua orang hadapi. Okay? So ini point saya. So manfaatkan group support ni. Dalam ni banyak gila ilmu. Kat discussion ni kan, cuba scroll betul-betul, tengok apa masalah, apa ilmu baru. Sebab ada setengah user kita yang yang dah dapat result, dia share macam cara yang dia buat. Nampak? Semua benda kena study. Take your time untuk study, untuk buat revision. Dekat guide ni macam-macam ilmu ada si Fufaida share. Saya pun belajar dari sini sebenarnya. Okay? Tak ada shortcut nak berjaya. Okay, so dah settle, dah membebel kat sini. Okay, so macam saya cakap, bila ada berlaku cabaran masalah dalam software, dia ada dua perkara je. Yang pertama sebab kita tak ikut rules dia. Yang kedua memang masalah pada software tu sendiri. Sebab tu gunakan betul-betul group support yang kita dah bagi. Okay,
Okay, so bagi yang anda yang nak dapatkan produk-produk Solvy, so boleh tengok di dalam description YouTube. Sebab saya nak pastikan video ni sentiasa relevan, so saya tak bagi lah apa produk Solvy kat sini. Nak tahu, boleh tengok kat description YouTube. Dan on the same time, saya akan letakkan nombor telefon saya supaya bila anda ada apa-apa soalan, you are welcome to call me, to WhatsApp me. Okay, nanti saya akan balas secepatnya mungkin. Kalau nak private session untuk Zoom ke, tanya dia, insyaAllah nanti saya akan jawab. Okay, saya akan bantu yang terbaik. Okay, itu sahaja untuk saya membebel dalam video ni. Okay, untuk perkara pertama sekali, please consider to subscribe channel YouTube Khairul Iqbal dan turn on all notification supaya bila kita upload video-video yang terbaru, you akan lebih aware. Dia akan keluar dekat notification phone lah, notification YouTube. Yang kedua, share like video ni. Ketiga, komen jika ada apa-apa soalan. Tapi saya sangat recommend anda untuk WhatsApp saya terus supaya saya boleh bantu anda. Baru kita boleh selesaikan masalah tu. Kalau komen dekat YouTube, kadang-kadang saya risau, saya tak perasan. And then yang keempat, sila share video ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat. Okay, so itu sahaja daripada saya. Saya doakan anda kaya dan berjaya, dipermudahkan segala usaha rezeki. Jumpa anda di video seterusnya. Assalamualaikum.